ما يذكرونها. المرتبة الأولى أن يخرج الإنسان بطاعته ظاهرا أمام الناس وهو يقصد الناس. هذه واضحة أعلى قمة في الرياء. Martabat yang pertama iaitu orang yang keluar secara zahir depan manusia, memang nak buat amalan untuk menunjuk-nunjuk di depan manusia. Inilah yang مثل واحد يأتينا فيصلي ركعتين ما قصده وجه الله أبدا ولكن قصده الموجودين الحاضرين هذا يبغوا يثنون عليه ويمدحونه وهكذا يعظمونه. Contoh orang datang sini sembahyang 2 rakaat, tak ada langsung dalam hatinya niat kerana Allah, hanya nak orang pandangan orang pandang dia ni rajin sembahyang. نعم. بعدها شوية أخفى. Kemudian أخفى من الأولى. هذا ظاهر. بعده أخفى شوي. ini yang zahir, yang jelas. Ada yang lebih tersembunyi yang selepas itu. لا يظهر بعبادته أمام الناس. Dia tidak menzahirkan ibadatnya depan orang. ولكن لو اطلع عليه أحد لفرح. Akan tetapi kalau ada orang tiba-tiba tengok dia sembahyang, dia suka. بمعنى لو دخل إلى غرفة خاصة Contoh kalau dia masuk dalam bilik khas, فقام يصلي قيام الليل ولا يقرأ قرآن ولا كذا، kemudian dia buat qiyamul lail atau membaca Al-Quran, فدخل عليه أحد فجأة فتح الغرفة كذا فجأة حصل يصلي يفرح يقول الآن أنا قلبي فلان هذا. tiba-tiba orang buka pintu tengok dia tengah semayang, dalam hati dia dia gembira, ada orang nampak dia semayang qiyamul lail. هذا رياء. Ini riak, يحبط العمل. menggugurkan amalan. كذلك مثل الصدقة. Begitu juga sedekah. الآن واحد مثلا يعطي أهله كذا صدقة من تحت بعدين واحد شافه شافنا أو لا فهذه صدقة رياء لأنه فرح باطلاع غير الله عليه. Jadi contohnya dia nak bersedekah, dia dah sembunyi dah di bawah meja, tapi ada orang nampak juga. Orang nampak tu dia rasa gembira. Ada orang nampak dia bersedekah. Ini ada unsur riak di situ. المرتبة الثالثة أخفى من الأولى والثانية. Yang ketiga lebih tersembunyi daripada yang pertama dan yang kedua. أنه إذا أحد اطلع عليه لا يفرح. Kalau orang tengok dia tak rasa gembira. ولكن Akan tetapi يريد من الناس أن يعظمونه ويبجلونه. dia nak orang menghormatinya dan membesarkannya. فيعتقد في نفسه أن له ميزة لأنه الآن هو يعمل مع الله أشياء خاصة فيحتاج من الناس أنه يعظمونه ويبجلونه. Maka dia merasakan dia ni ada kelebihan berbanding orang lain kerana dia ada melakukan amalan khas di antaranya di antara Allah, maka dia nak orang menghormatinya dan memuliakannya. فهذه مرتبة ثالثة. Ini yang martabat yang ketiga. فالمرتبة الرابعة Martabat yang keempat أخفى من الأولى والثانية والثالثة. lebih tersembunyi daripada pertama, kedua dan yang ketiga. أنه يختفي من الناس. Dia melakukan amalan secara sembunyi. وإذا أحد فتح عليه بابه وطلع عليه ما يفرح. Kalau orang ternampak dia tak rasa gembira pun, ولا يريد من الناس أن يعظمونه. dan dia tak mahu pun orang muliakan dan besarkan dia. ولكنه يفرح إذا وصفه أحد بما لم يعمل. قالوا هذا فلان قايم الليل ما شاء الله، هو ما يقوم الليل، أو فلان هذا ما شاء الله يكثر من قراءة القرآن، يفرح بعمل لم يعمله. هذا مرائي. Baik. لماذا أنت تعمل أعمال في الخفاء ثم تفرح بهذا؟ Iaitu dia suka orang puji pada satu amalan yang dia tak buat. Contohnya orang ni dia tak bangun qiyamul lail pun, tapi orang puji dia, engkau ni banyak bangun qiyamul lail, dia rasa suka. Ataupun dia tak baca Al-Quran pun, tapi engkau ni banyak baca Al-Quran, dia rasa suka. Ini juga dikira sebagai riak. شوف الحين بعض الناس تحصله ليس بعالم. Sebagian orang contohnya dia bukan alim pun, لكن لو حد قالوا يا أستاذ ولا يا أستاذ أهلا بأستاذ يفرح. أنا حقيقة أستاذ ولا تفرح بماذا؟ هذه صفة ليست فيك ولكن مراءة أمام الناس فيدعي صفة ليست فيه. Kemudian orang panggil dia, ustaz, dia pun rasa gembira. Macam mana dia boleh rasa gembira sedangkan sifat itu sebenarnya tidak ada padanya? Jadi ini dikira sebagai riak ketika mana dia suka dengan gelaran yang ataupun amalan yang orang nisbah kepada dia tak berlakukan pun. وهذا النوع من الرياء يحصل لكثير ممن يقرب من خدمة العلماء ومجالسة العلماء. فالناس عندما يرونه دائما مع ذلك العالم يظن انه كذلك هو استاذ، فاحيانا قد ما يعرف اهل الاستاذ ما شاء الله فلان عالم هذا ولا فلان داعي الى الله هذا.
Jadi jadi biasanya berlaku kepada orang yang selalu duduk di samping ulama ataupun selalu berkhidmat kepada orang alim ini, maka orang menyangka ini juga adalah orang alim, maka orang pun panggil dia dengan gelaran yang tidak ada padanya sepatutnya. قال الله في حق هذا الشخص ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. Allah berfirman tentang orang ini dalam keadaan mereka ini suka dipuji dengan perkara yang mereka tak lakukan pun. المرتبة الخامسة Yang kelima, هذه أخطر، yang lebih bahaya هذه أخطر وأخفى. dan lebih tersembunyi. لو هو طبعا ما يظهر عبادته للناس، Dia tak zahirkan ibadat depan orang. وإذا اطلع عليها أحد لا يفرح، Kalau orang ternampak dia tak gembira. ولا يحب الناس أن يعظمونه ولا يبجلونه، Tak mahu orang muliakan dan hormati dia. وإذا أحد مدحه بما ليس فيه لا يفرح، Kalau orang puji pada perkara yang dia tak lakukan, dia tak gembira. ولكن يعتقد هو أنه إذا توفي بعد الوفاة سيعظمه الناس، لأنه كان عابد، لأنه كان عالم، لأنه كان طائع، لأنه كان أخلاقه زين، إن شاء الله بعد الوفاة الناس بيذكرونه بخير. Akan tetapi ليس على وجه الإخلاص لله ولكن على وجه المراءة. jadi dia beranggapan selepas dia mati nanti orang akan puji dia dengan kebaikan kerana dia banyak sembahyang, banyak menolong orang, banyak lakukan kebaikan. Jadi dia beranggapan kalau selepas dia mati orang akan memuji-muji kepadanya. هذه 5 مرات. Jadi inilah 5 martabat. فيكون هذا في قبره ولكنه مرائي والعياذ بالله. Lihat orang ini walaupun sudah ada di dalam kubur pun tetapi dia masih dengan sifat riaknya.